Cuba bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunannya, insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan hadis mustikah hadis kita bab beriman kepada adanya hari akhirat. Dan kita dah baca hadis yang ke 82, hari yang ke 82 menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, dan sebelum itu kita membaca hadis yang menceritakan tanda-tanda kiamat juga, iaitu Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Dan seperti mana kita tahu bahawa tanda-tanda kiamat yang besar itu ada 10. Yang pertama Imam Mahdi, wujudnya Imam Mahdi. Yang kedua Dajjal, wujudnya Dajjal. Yang ketiga Isa, akan turun ke dunia semula untuk membunuh Dajjal. Dan yang keempat Ya'juj wa Ma'juj, satu binatang yang merosakkan alam ini. Kemudian yang kelima iaitu matahari terbit daripada sebelah barat. Yang keenam binatang dabah, binatang yang melata, yang keluar daripada perut bumi. Dan yang ketujuh iaitu kabus tebal. Kabus tebal dengan angin yang berhembus. Yang ke-8 api yang besar. Dan yang ke-9 gempa bumi, dan yang ke-10 iaitu kehancuran Kaabah. Itu antara yang disebut. Ada banyak lagi lah. Dalam hadis ni Nabi sebut, saya ulang balik hadisnya, petikan daripada hadis yang ke-82 ini, disebut bahawa daripada Huzaifah As-Sa'id Al-Ghaffari radhiyallahu anhu qala attala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakaru faqala ma tazakaru qulna tadhakkaru as-sa'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam innaha lan taqumu hatta tarau qablaha 10 ayat. Fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu' asy-syams min al-maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj ila akhir. Itu hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat yang dikatakan 10 tanda kiamat itu. Cuma yang disebut di sini ada 4 saja. Maksudnya daripada Huzaifah radhiyallahu al-Ghaffari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW menjenguk kepada kami sedang kami ingin mengingati satu sama lain. Kami dulu mengingatlah, duk bincang-bincang lebih kurang macam tu. Kemudian Nabi jenguk kami, Lalu baginda SAW bertanya, apa yang kamu buat itu, apa yang kamu mengingatkan itu? Maka mereka jawab, kami mengingati perihal hari kiamat dan saat berlakunya kiamat itu. Jadi kemudian Nabi bersabda, Nabi kata, sesungguhnya saat kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelumnya 10 alamat, 10 tanda. Lalu baginda SAW menyebutlah alamat itu. Tandanya yang pertama, dia kata asap, ad-dukhan, asap, Dajjal, kemudian ad-dabbah, kemudian seterusnya matahari terbit daripada barat,
Kemudian munculnya Isa bin Maryam dan Ya'juj wa Ma'juj. Itu ceritakan dalam hadis ini. Tanda-tanda 10 dan 10 kiamat disebut sini hanya beberapa sajalah, tapi sebelumnya disebut 10 tanda kiamat yang besar, kan. Baik, yang pertama disebut asap, ni asap. Ad-dukhan. Ad-dukhan ni asap tebal. Ulama bahas dalam Al-Quran pun dia disebut ad-dukhan, ya. Asap tebal ni maksudnya dia kata ada yang menghuraikan, yang menterjemahkan asap tebal ni satu asap yang tebal di angkasa ataupun kabus yang tebal menutup sinaran cahaya matahari, ya, sinaran cahaya menutup dan cahaya matahari menyebabkan gelap, kabus macam itulah. Dan asap itu ada yang menceritakan dia merupakan sebagai satu yang boleh menyebabkan kematian, ya. Asap itu yang boleh menyebabkan kematian, ya. Itu yang dimaklumkan dengan ad-dukhan, yang dimaksud ad-dukhan ni. Jadi masa mana wallahu a'lam, kita tak tahulah, ya. Ada yang mengatakan masanya itu mungkin dekat-dekat sangat kiamat lah, kan, begitu, ya. Itu ada yang sebut begitu, kan. Dan ada juga yang menceritakan mengatakan bahawa asap ni ialah angin yang bertiup asap yang tebal itu yang menyebabkan orang-orang yang beriman itu meninggal, mati. Istilah begitu, kan. Sebab kiamat akan berlaku apabila tidak ada lagi lah orang yang beriman. Maksudnya orang tu hanya orang-orang yang tak beriman, orang yang jahat orangnya dan sebagainya, kan. Baru berlaku kiamat. Baik, yang kedua ad-dajjal. Ya, ad-dajjal dipetik dalam kitab ni. Ad-dukhan ni tak diceritakan sangat, kan. Cerita ad-dajjal ini, ya, kita duk kata kat orang dajjal ni, kan, ini dah dajjal ni satu makhluk, ya, satu makhluk manusia yang digambarkan. Selepas ini ada hadis yang menceritakan tentang dajjal, tapi dihuraikan dalam kitab ini sikit, iaitu dajjal ialah seorang orang yang menyembunyikan dan mengubah keadaan perkara-perkara yang benar. Maksudnya dajjal itu orang, satu makhluk manusia, ya, yang gambarkan matanya gitulah. Kita jumpalah hadis yang ceritakan pada dia mengubah keadaan perkara-perkara yang benar dengan perkataan dusta. Jadi yang benar itu dia dustakan, atau perbuatan sihirnya, ataupun dengan perbuatan sihirnya. Dia ada satu kuasa, iaitu kuasa sihirnya, yang boleh menyebab orang terpengaruh, orang percaya dengan dia dan sebagainya. Dia kata ad-dajjal ini. Nabi SAW kerap kali mengingatkan umatnya dalam beberapa hadis supaya menjaga diri daripada bencana dajjal. Nabi ingatkan para sahabat-sahabat, ya, supaya kita sentiasa menjaga bencana daripada dajjal, ya. Bencana yang dimaksudkan di sini ialah pengaruh, ya. Jangan terikut pengaruh yang besar bahayanya, ya, pengaruh yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita, yang boleh menyebabkan berlakunya, kita katakan, syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menyebabkan kita orang kata tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan dajjal ini, kan. Itu Nabi sangat bimbang keadaan ni. Sebab tu Nabi ingatkan umat-umatnya, ya, iaitu para sahabat ketika itu, supaya jaga daripada gangguan dajjal ni, makhluk yang sangat, orang kata, yang sangat jahat lah bahasa kita, ya, yang sangat jahat, yang boleh merosakkan akidah kita, yang boleh merosakkan amal kebaikan kita, yang menyebabkan kita ni akan diumpankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka. Bahaya ni, bahaya besar dia tekan dajjal ini. Banyak hadis yang menceritakan. Antara hadis-hadis yang disebutkan di sini, kita ini katakan, ialah yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud tidak ada di antara masa kejadian Adam dan masa berlakunya hari kiamat. Tidak ada di antara masa kejadian Adam sampai berlakunya kiamat. Dia kata Nabi SAW, Nabi, bala bencana yang lebih besar daripada bala bencana dajjal dan pengaruhnya. Maksudnya masa antara Adam dengan berlakunya kiamat itu bala bencana yang paling besar, ya. Dia maksudkan kiamat, bala bencana yang besar yang Nabi takut ketika itu, yang berlaku pada akan timpa pada umatnya, ialah bala bencana
Dajjal dan pengaruh dia. Itu yang Nabi takut. Sejak daripada lahirnya Adam, sebenarnya Adam sampailah kepada hari kiamat tu, maksudnya yang Nabi takut sekali yang itulah, iaitu Dajjal. Takut kepada umatnya. Kata umat-umatnya takut dipengaruhi oleh Dajjal dan pengaruh-pengaruhnya ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar pula umatnya membaca dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir kita semayang tu, Nabi ajar kita baca doa tolak daripada azab Dajjal ini. Tolak daripada diganggu ajal ni. Lalu kita baca Allahumma inna na'udzubika minal azabil qabr. Kita minta azab kubur wa na'udzubika min azabid dajjal. Kita minta jauhkan daripada azab Dajjal. Wa na'udzubika min azabid nar, daripada azab akhir, azab neraka. Nabi ajar kita doa supaya dalam semayang tu baca doa ni. Selepas kita baca tahiyat akhir tu, baca tahiyat tu, kita masukkan doa Allahumma inna na'udzubika. Allah, kalau kita sendiri, Allahumma inna a'udzubika minal azabil qabri wa a'udzubika min azabil dajjal wa a'udzubika min azabil nar, daripada azab api neraka. Kan begitu Nabi ajar, sebab Nabi khawatir, takut umat-umatnya, dan dipesan ini sejak daripada zaman sahabat lagi, pesan kepada sahabat-sahabat supaya elak daripada bencana ataupun pengaruh Dajjal ini. Itulah yang dikatakan sifat Dajjal itu, Nabi takut. Kita kadang-kadang kita dajjalkan orang. Kita dajjalkan orang kan, sahabat kita yang semayang hari itu kan, kita dajjalkan dia, samakan dia macam dajjal yang teruk ni kan. Jadi itulah kita manusia, kalau terikat dengan mungkin rasa benci, rasa marah dan sebagainya, jadi tak sedar yang kata-kata itu tak sepatutnya kita lemparkan kepada saudara kita yang Muslim, yang sama-sama ni, sama kita Muslim ni, kita panggil dia Dajjal. Tak boleh dah kan. Kalau orang Kedah kata Dajjal kan. Kalau kadang-kadang bergaduh ni, Dajjal betul lah ni. Dia jahat kan orang ni, Dajjal kan, bahasa Kedah kan. Ini Dajjal kan. Baik, itu antara yang Nabi pesan kepada kita tentang yang dikatakan mengenali sikit tentang kisah Dajjal ini. Sebab dalam hadis ini menyebut cerita tentang Dajjal. Dan dia kata dalam pada itu Nabi SAW juga dia kata ada menyatakan dalam beberapa hadis juga. Nabi ada mengatakan dalam beberapa hadis juga bahawa baginda SAW bimbangkan umatnya dipengaruhi oleh orang lain lebih daripada dipengaruhi oleh Dajjal. Ini lagi satu, maknanya kata Nabi Muhammad SAW dia kata di sini bimbangkan umatnya dipengaruhi oleh orang lain lebih daripada dipengaruhi oleh Dajjal yang besar bencananya itu. Tadi dikira Dajjal itu kira dah besar lah bencananya itu, tapi Nabi bimbang lagi, dia katakan sebelum Dajjal itu, maksudnya ada lagi, dia kata orang lain yang lebih dipengaruhi daripada orang lain yang lebih daripada dipengaruhi oleh Dajjal yang besar bahayanya itu. Ada lagi manusia sebelum wujudnya Dajjal tu, ada lagi manusia yang akan turun, yang akan wujud, mereka ni yang akan wujud, yang mereka ni lebih bahaya lagi daripada Dajjal itu. Dia ceritakan, Nabi ceritakan dalam hadis yang lain, dia katakan antaranya dia kata ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani maksudnya tidak akan berlaku saat kiamat melainkan setelah timbul 30 pendusta di akhir. 30 pendusta tak timbul, tak akan berlakunya kiamat, tidak berlaku saat kiamat itu, berlaku kiamat itu melainkan setelah timbulnya 30 pendusta yang diakhiri oleh Dajjal yang mata buta itu, dia kata. Yang Dajjal mata buta sebelah itu, dia kata. Jadi maksudnya sebelum sampai Dajjal mata sebelah-sebelah tu ada lagi 30 pendusta. 30 pendusta. Kalau 30 pendusta tu, antara pendusta tu banyak orang yang mendustakan Nabi lah. Siapa yang mendustakan Nabi? Zaman sahabat pun dah ada dah.
iaitu Musailamah Al-Kadzab, kan? Seorang yang dia kata pendusta, dia mengaku dirinya nabi. Ya, Musailamah Al-Kadzab, ramai 2-3 orang. Selepas zaman sahabat tu ada dah yang mengaku diri mereka nabi, kan? Sampailah pada zaman hari ini pun, zaman kita di Malaysia hari ini pun, tahun berapa ni? Dah 1400, lebih 1400, 500 tahun dah ni. Dekat-dekat 1500 tahun, kan? Ada juga orang Melayu melakukan dirinya nabi. Itu kira nabi palsu lah tu. Itu mendustakan lah. Dia mendustakan nabi, dia melakukan dirinya nabi, kan? Begitu. Ni ada ni 30 pendusta. Ya, pendusta ni. Dia ada orang maksudkan dengan pendustaan ini berdasarkan kepada individu, orang perseorangan. Ada juga dimaksud dengan pendustaan ini berkaitan dengan pengaruh-pengaruh kumpulan-kumpulan tertentu. Pengaruh-pengaruh. Asalnya satu jugalah, kan? Tapi pengaruh daripada kumpulan-kumpulan tertentu itu. Ya. Macam hari ni apa tu? GIB apa tu, kan? Yang hidup bising hari ni lah, kan? Itu kan. Itu antara kumpulan-kumpulan pendusta. Yang mana mereka ni mendustakan hukum-hukum Allah. Mereka melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan hukum Allah, kan? Dengan hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya itu dikatakan pendusta juga, mendustakan. Itu antara golongan-golongan yang dia katakan 30, dia kata 30 pendusta. Kan? Kalau dalam bab itu 30 pendusta, kalau dalam bab akidah, yang kita dah baca dulu hadis ini, yang mula-mula kita baca dulu bab akidah. Ya, Nabi kata, Nabi sebut Yahudi dia berpecah kepada 72 puak. 72 puak Yahudi itu dia berpecah kepada 70 puak. 72 puak. 72 puak Yahudi itu semua yang masuk neraka. Tapi Islam, maksudnya orang Islam berpecah kepada 73 puak. Lebih satu. 73 puak. Yang 72 puak itu masuk neraka. Satu puak saja yang masuk syurga. Ni sahabat tanya siapa dia yang satu puak itu? Maka Nabi kata puak. Ada kata puak dia lah, puak Nabi, alaihi ke atas Nabi SAW dan puak sahabat-sahabat. Dia kata yang ikut jalan sahabat. Kita kata kalau kita ikut Nabi, ikut sahabat, kita ikut sadiqin, kena ikut dalam terjemahan tafsir Al-Quran itu, tafsir kita katakan Al-Fatihah itu kita baca kan. Jadi ikut Nabi, ikut sahabat, ikut syahidah, orang yang bersyahidah, ikut orang soleh, kan? Itu antaranya yang dihuraikan kat sana, kan? Yang ini dia kata yang 30 pendusta yang mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dihuraikan. Nabi lebih takut lagi yang itu, kumpulan 30 orang itu, 30 pendusta itu. Baru sampai kepada pendusta yang besar sekali, akhir sekali itu pendusta Dajjal, kan? Dajjal yang matanya dia kata buta sebelah itu, Dajjal itu yang jadi itu. Jadi dalam hal itu hadis menyebut dia kata bimbangkan dengan pengaruhi oleh Dajjal sendiri, dia kata. Sesungguhnya ada orang-orang yang lain dari Dajjal yang akan aku bimbangkan kamu, dia kata, dipengaruhinya lebih daripada aku bimbangkan kamu dipengaruhi oleh Dajjal sendiri. Sahabat baginda bertanya, siapa orang-orang itu ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa dia orang itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang itu ialah pemimpin-pemimpin. Orang-orang itu ialah pemimpin-pemimpin yang mendustakan. Pemimpin-pemimpin kamu lah, al-umara, pemimpin kamu yang mendustakan. Dengan apa? Dengan pengaruh dia, dengan pengaruhnya atau ilmu pengetahuannya. Dengan pengaruhnya, ilmu pengetahuannya yang menyebabkan manusia jadi sesat. Itu dia kata yang Nabi maksud, yang dikatakan bila sahabat tanya siapa dia, yang dikatakan orang-orang yang 30 orang itu, orang-orang yang 30 orang itu ialah pemimpin, orang-orang yang hebat-hebat lah, pemimpin, yang kita pilih pemimpin kita. Kemudian mereka ini dengan pengaruh mereka itu kan boleh mendustakan agama, boleh mendustakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Itu yang kita tengok hari ini, kadang-kadang orang yang tak ada berpendidikan agama pun bercakap pasal agama, kan, di tempat pentas-pentas yang hebat-hebat, kan,
Kan tidak ada rujukan apa-apa, kan hanya bercakap saja, ikut pengetahuan, ikut pendapat, ya, dia sahaja, kan, sedangkan tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin itu. Maknanya Nabi takut lagi. Maksudnya sebelum sampai Dajjal tu, Nabi dah bimbang lagi kepada umat-umat dia supaya bimbang kepada umat-umatnya daripada apa? Daripada dipengaruhi oleh yang dikatakan 30 pendusta tadi. 30 pendusta itu apa dia? Sahabat tanya, iaitu pemimpin kamu, yang ada pengaruh, dan dengan sebab pengaruh, rasa tamak, rasa besar diri, dan sebagainya, akhirnya sampai mengangkat dirinya tu, sampai kalau macam Fir'aun tu mengangkat dirinya tu sebagai Tuhan lah ketika itu, yang mengangkat dirinya sebagai seorang yang dipuja-puja dan sebagainya, orang yang dihormati dan sebagainya. Maka dengan cara yang macam itu menyebabkan orang akan terpengaruh dengan dia dan orang akan ikut dia. Orang akan ikut dia. Apa yang dia buat semua orang ikut dia. Ada salah ke betul ke, mana orang akan ikut dia, kan. Dia memang salah. Kalau salah pun orang akan ikut dia. Maksudnya orang yang ikut, kita istilahnya melululah istilahnya. Dia ikut dengan tidak berilmu. Maksudnya dia tidak ada ilmu, dia ikut saja sebab dia dah, kita kata, terpengaruh, ya, terpengaruh dengan orang itu istilahnya, kan. Sebab kita ni kadang-kadang dia terpengaruh dengan seseorang itu. Apa orang tu kata, walaupun benda itu salah, kita tekad ikut dia, tekad sokong dia, kan, keadaan itu. Ini berlaku lah, ya. Itu yang Nabi takut di akhir zaman ini. Yang Nabi takut tentang, bukan dia takut Dajjal tu, dah tentu sebut antaranya yang terbesar. Tapi sebelum Dajjal itu 30 pendusta-pendusta yang disebutkan itu, iaitu daripada kalangan pemimpin. Apatah lagi pemimpin yang bertopengkan agama, kan, bertopengkan agama, bertopengkan zuriat-zuriat Nabi. Dia datang ke Malaysia, dia kata dia cucu Rasulullah SAW, kita pun percaya dengan dia. Kita angkat dia, kita bagi dia macam hormat dia dan sebagainya. Terpengaruh kita dengan mungkin kecantikannya, mungkin dengan bahasanya dan sebagainya. Ini berlaku di akhir zaman, kan. Itu antaranya yang dikatakan sebut Dajjal ini, kan. Baik, ya. Kemudian kita pergi kepada hadis yang menceritakan tentang Dajjal ini. Nabi nak ceritakan hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Baik. Hadis ke-83. Tadi kita kenal secara ringkas, ya. Anin Nuwasi Ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal faqal innahu syabun qatatun ainahu tafi'atun innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Hadis ni panjang, tapi saya baca sikit-sikit, kemudian kita baca terjemahan dia, kan. Panjang ni hadis ni, 2 muka, kan. Cerita tentang Dajjal ini. Sabda Nabi SAW katanya, daripada Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW, ya, menyebut perihal Dajjal serta menyatakan perihal Dajjal yang disebutkan hadis sebelum tadi lah, alamat-alamat kiamat itu. Menyatakan tentang halnya, ya. Perihal Dajjal serta menyatakan. Jadi sebenarnya Dajjal itu seorang muda yang rambutnya kerinting. Disebutkan tadi, ya. Innahu syabun qatatun. Maksudnya seorang laki-laki yang muda, ya, rambutnya kerinting, biji matanya timbul. Ainuhu ta'iyatun. Dia kata istilahnya tafi'atun, matanya timbul, ya, besar bulat gitu lah matanya. Kemudian buta, maksudnya sebelah buta, ya, sebelah buta, sebelah buta. Kemudian sebenarnya dia kata ia akan keluar di satu jalan di antara negeri Syam dengan negeri Iraq. Kata
Dajjal ini dia kata innahu kharijun khallata baina Syam wal Iraq. Dia akan keluar di antara Syam dengan Iraq. Kita tak dapat nak gambarkan kat sini kan. Cuma kita boleh gambarkan kalau siapa pernah pergi melancong ke Timur Tengah mungkin dapat bergambarkanlah kan. Syam dengan Iraq kan. Syam dengan Iraq. Jadi istilahnya Syam tu mungkin di sebelah barat begitu. Iraq di sebelah timur begitu. Itu dia katakan Iraq di sebelah timur, Syam di sebelah barat gitu agaknya kan. Kemudian dia akan keluar dari situ dia fa'asin dia kata sebelah barat dia kata. Kemudian serta ia melakukan kerosakan di serata tempat yang ia sampai kepadanya dia kata. Dia akan sampai dia fa'asin yaminu yaminan wa'asin shimalan. Dia mana tempat segala kanan kiri tempat dia sampai tu dia kata tempat yang ia sampai kepadanya dengan menjadikan kampung orang yang menerima dakwaannya itu sebagai Tuhan. Jadi orang akan terima dia sebagai Tuhan. Orangnya dia kata mewah mewah. Orangnya mewah. Kemudian susah orang kata menerima dakwaannya, kemudian susah melisah dan dengan menunjukkan kepandaiannya iaitu sihirnya dengan menjadikan tempat yang terbiar dan tanah yang kering kontam mengeluarkan khazanah buminya dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau subur. Dia kata subur tempat dia kata sini. Subur juga dia kata menjadikan orang muda yang kuat gagah badannya dia kata susuk badannya dan dicampakkan dia kata yang satu jauh dari yang satu lagi. Dia kata kemudian diserunya lalu kedua potongan badan manusia itu bersatu dan orang muda itu pun hidup semula dengan tersenyum seolah-olah tidak ada sesuatu yang menimpanya. Itu sihir. Dia boleh potong badan manusia, dia boleh cantumkan. Itu Dajjal sihir lah mereka ni kan. Demikian juga dia kata mana-mana yang menyembahnya dimasukkan ke dalam syurganya. Jadi mana-mana yang menyembahnya dia kata dimasuk dalam syurganya. Yang dirasainya orang itu sebagai neraka. Hadis ini panjang, saya baca terjemahan dia saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibadillah. Dia kata. Kemudian Nabi kata lagi sebaliknya selepas itu Nabi kata Nabi kata selepas cerita tentang dia kata orang-orang yang macam itu sebaliknya orang yang enggan menyembahnya dia kata dimasukkan ke dalam nerakanya yang dirasai oleh orang itu sebagai syurga. Dia masuk dalam neraka dia tapi orang itu rasa macam syurga kan. Itu keadaan. Kemudian qala dia kata kemudian bila disebut begitu dan lagi dia kata Nabi sebut lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibadi. Allah ingatkan kita ya ibadi dia kata wahai sekalian hamba-Ku. Hadis ni hadis qudsi kan ya. Setelah kamu mengetahui demikian maka tetapkanlah iman kamu, jangan terpengaruh kepada dakwaannya. Nabi ingatkan jangan terpengaruh kepada dakwaannya. Kami bertanya ya Rasulullah berapa lama dia bermaharjalela di bumi? Jadi Dajjal ni dia bermaharjalela di bumi lah. Dia melakukan perkara-perkara yang macam ini, mempengaruhi manusia supaya mengikut dia dan sebagainya ni. Berapa lama? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab 40 hari. Jadi 40 hari. Arba'una yauman 40 hari. Dan 40 hari itu hari pertamanya dia kata seperti mana setahun. Hari pertama 40 hari itu hari pertamanya tu kayaumi kasanah seperti hari setahun. Kemudian hari yang berikutnya wa yaumun kasyah. Hari yang keduanya yang keduanya iaitu seperti sebulan. Dan hari yang berikutnya seperti mana Jumaat ke Jumaat. Wasairu ayyamin makka ayyamin.
Lepas tu lepas tu macam hari biasa lah, istilahnya. Jadi kalau kat sini kita nak hari biasa, lebih kurang dalam setahun, kemudian bulan-bulan lebih kurang 3 tahun begitulah. Maksud kalau dalam fikiran kita lah, kalau kita nak kalkulate ni diteliti boleh juga kan. Jadi itu keadaannya, lebih kurang penguasaan dia yang Nabi ceritakan. Ya, dia bermaharaja lela tu, dia mengembangkan kuasanya itu kan. Ya, pengaruhnya itu nak menarik manusia supaya ikut dia, ya, supaya ikut dia, ikut Dajjal ini, ikut dia, ya, dan menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, menyeleweng daripada ajaran Allah. Ini yang ditakuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi kepada umatnya itu, kan. Tapi diingatkan, ya, diingatkan. Wahai sekalian hamba Allah, dia kata, setelah kamu mengetahui demikian, maka tetapkanlah iman kamu. Kalau kamu tahu begitu, ni kita tahulah, jangan terpengaruh kepada dakwaannya itu. Kemudian kami bertanya lagi, ya Rasulullah, dia kata, berapa lama? Silah tadi kan, berapa lama? Dia beritahulah lamanya 40 hari. Hari yang pertama yang disebutkan tadi, iaitu seminggu ke sebulan, ya, setahun. Kemudian hari yang kedua lebih kurang dalam sebulan, ya. Kemudian hari yang ketiga antara Jumaat seminggu dekat. Lepas tu hari yang berikutnya seperti mana biasalah, kan. Kami bertanya lagi, dan sahabat tanya lagi, ya, bertanya lagi, ya Rasulullah, jika demikian hari yang panjangnya seperti setahun itu, misalnya, cukupkah kami mengerjakan padanya sembahyang untuk sehari? Kan? Kita kalaulah hari yang setahun tu, ya, kan sehari macam setahun kan? Cukupkah nak sembahyang tu, dia kata, untuk 1 hari? Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak. Tetapi kirakanlah masa untuk mengerjakan sembahyang itu sekadar masa yang biasa kamu lakukan, kata Nabi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi, ya. Semasa Dajjal itu bermaharajalela, kata sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar turun Nabi Isa alaihi salam. Itu Nabi Isa, ya. Dajjal tu dia menguasai itu, turun Nabi Isa. Jadi Al-Mahdi tadi macam mana? Al-Mahdi itu awal lagi, ya. Al-Mahdi itu awal lagi, maksudnya dia dah mengajak kepada kebaikan. Dia dah dapat kebaikan tu selama berapa tahun? 7 tahun kita kan, dah, ya. Lepas tu datanglah, dia katakan Dajjal ni merosakkan kebaikan yang dibuat oleh Mahdi tadi, ya. Lalu dia turun berhampiran dengan Menara Putih yang letaknya di timur Bandar Damsyik. Ni katanya di Masjid Putih lah, ya, di Damsyik. Nabi Isa ni akan turun di situ, di Masjid Putih Damsyik. Mungkin kalau orang pergi sana tengok aku Masjid Putih, akan diterangkan lah. Maka Nabi Isa pun mengejar Dajjal sehingga dapat menawannya di pintu qaryah yang bernama Lad. Di pintu Lad. Dajjal ni bila nampak Nabi Isa dia lari lah. Dia nampak apa orang kata Nabi Isa, dia lari lah. Dan sampai ada satu pintu Lad namanya, lalu Nabi Isa bunuh dia. Ceritalah hadis ni. Setelah itu kita datanglah satu kaum yang Allah selamatkan dari bencana Dajjal itu, menghadap Nabi Isa alaihissalam. Satu kaum datang jumpa dengan Nabi Isa, lalu Nabi Isa hapuskan kesan-kesan kedukaan dan kesedihan dari air muka mereka dengan menyatakan bahawa jika di Dajjal telah pun dibunuh. Nak beri, orang kata kepada mereka itu, nak jelaskan kepada mereka itu, mengatakan Dajjal telah dibunuh. Dia ketakutan yang dirasai oleh mereka itu kan, dengan Dajjal itu, dia nak bersihkan, ya, Dajjal itu telah dibunuh. Nabi Isa telah dibunuh. Serta menggembirakan mereka dengan derajat kedudukan mereka dalam syurga. Beritahu kepada mereka bahawa mereka ini selamat daripada Dajjal, maka mereka ini, ya, terus beramal, katakan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini akan terima Allah masuk syurga. Beri, orang kata, satu semangat lah kepada mereka ini, kerana sebelum itu dia rasa takut, orang kata macam murung dan sebagainya kan, keadaan itu.
Nabi SAW menerangkan lagi, terangkan lagi. Hadis itu kan, dia baca dalam bahasa Malaysia, terangkan lagi bahawa semasa Nabi Isa sedang menerangkan perkara-perkara yang menggembirakan mereka tentang masuk syurga, tentang ni kan, Allah wahyukan kepada Nabi Isa dengan firman bahawa aku telah mengeluarkan sekumpulan hamba-hambaku Ya'juj wa Ma'juj. Kan? Jadi ada pula disebut di sini Ya'juj wa Ma'juj, salah satu daripada tanda-tanda kiamat tadi kan, Ya'juj wa Ma'juj, yang tidak ada daya upaya bagi sesiapa pun memerangi mereka ini. Tak apa ni, Ya'juj ni lagi hebat kan. Oleh itu maka bawalah hamba-hambaku yang bersama-samamu berlindung di bukit Tursina. Dia kata Allah Ta'ala kan, bawalah, dia kata, hamba-hamba aku ni berlindung di bukit Tursina. Bukit Tursina. Dan Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka pun meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Ya'juj turun tu tempat yang tinggi. Yalah, bukit ke mana kita tahu. Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya pun terkepung lama di bukit itu sehingga kepala lembu menjadi lebih berharga dan lebih baik kepada mereka dari 100 dinar kepada seorang kamu sekarang ini. Maknanya terkepung tu dengan makanan tak lebih kurang macam tu lah kan. Jadi maksudnya merayu kepada Allah. Nabi Isa merayu kepada Allah supaya membinasakan musuh mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan ulat-ulat menyerang batang leher Ya'juj wa Ma'juj. Dabah kan, keluar ulat-ulat ni menyerang leher Ya'juj Ma'juj. Mereka pun mati bergelimpangan dengan serentak seperti matinya satu jiwa. Serentak mati kan. Tengok gambar apa tu, putih kan, semua mati kan. Tentera-tentera yang serang dia tu mati kan. Itu cerita kan, sekali mati semua kan. Kemudian Nabi Isa dan pengikutnya turun dari bukit itu, bukit Tursina, lalu mereka dapati tidak ada barang sejengkal pun di bumi melainkan penuh dengan bau hapak, bau busuk, bau busuk, hapak, bau busuk. Sebab apa? Sebab bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu. Maka Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya merayu lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala hantarkan kumpulan burung yang batang lehernya seperti batang leher unta. Burung tu besar batang leher unta. Maka kumpulan burung itu pun mengangkat serta mencampakkan bangkai-bangkai itu ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini panjang, ingat ada 3 muka 4 muka panjang kan. Biasa berhenti setakat itu masa tidak. Jadi kita sampai kepada cerita dalam hadis, menceritakan tentang hadis yang kita baca ni, menceritakan tentang sampai kepada tanda kiamat yang berapa Ya'juj wa Ma'juj. Mula-mula Mahdi, lepas tu Asab kan, lepas tu Dajjal Dajjal, Isa. Pak Isa ni Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ni bersihkan mereka ini daripada burung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada langit, daripada sebesar unta leher mereka tu kan, mengangkatlah, kata membuang kita kata bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj ini kan. Kemudian lepas tu apa berlaku, insya-Allah kita akan sambung lepas tu mungkin turun hujan lah, bersih, untuk nak bersihkan balik daripada dunia ni, daripada bau busuk yang macam itu. Ini cerita dalam hadis qudsi insya-Allah kita akan sambung lagi kalau kita nak detail hadis daripada satu perkara sebenarnya yang Ma'juj, Isa dan sebagainya, itu kita kena ambil masa yang lain lah kan. Ini diterima cerita keseluruhannya sahaja kan. Baik, seperti setakat itu, mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan ini dapat kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amal ibadat, insya-Allah. Aku lupa lihaza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.